Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tajuk projek iaitu Drip Water Irrigation System. So untuk grup kami ada 8 orang lah. Iaitu Mezal, Muhammad Firdaus, Azfar, Muhammad Arif, Muhammad Aziz, Faisal, Muhammad Izzat dan Syamin. Okay, next. Okay, untuk pengenalan berkaitan dengan kami punya projek iaitu Drip Water Irrigation System, iaitu projek kami dikenalikan oleh microcontroller yang mana sensor akan diletakkan pada tanah untuk mengesan kelembapan tanah lah. Yang kedua, projek ini bertujuan adalah untuk menyiram pokok secara automatik apabila tanah mengalami kekeringan, dan untuk kita mengelakkan dari segi tanah mengelakkan pokok itu matilah. Yang ketiga, di segi projek ni dibuat berdasarkan iaitu di segi kita nak mengurangkan pembaziran air semasa proses menyiram pada pokok. Okey, seterusnya kaitan dengan objektif. Next, di segi slide. Okey, objektif ada 3 objektif ya. Yang pertama iaitu untuk mempelbagaikan dan meningkatkan kaedah berkebun. Yang kedua, menepasti ataupun menganalisa kelembapan tanah. Dan yang ketiga, memastikan petani dapat mengenal pasti keadaan kelembapan tanah melalui isyarat yang dipasang pada sistem yang dibuatlah. So, next. Tu Syamin. Seterusnya berkenaan dengan blok diagram. Dalam bahagian ini kita akan menerangkan tentang gambar rajah blok di dalam sistem pengairan. Gambar rajah ini menunjukkan berkenaan dengan kemasukan input, pemprosesan dan juga output yang menunjukkan carta aliran pada keseluruhan projek. Gambar rajah blok ini bertujuan untuk mengenal pasti konsep keseluruhan device ataupun peranti. Next. Yang berikutnya ialah kita panggil flowchart ataupun carta aliran dia. Yang pertama, gambar rajah yang ditunjukkan berikut menunjukkan carta alir untuk projek ini, di mana suhu dan kelembapan akan mengesan udara di sekitarnya. Data yang dikumpulkan dikirimkan ke aplikasi Blink. Sensor kelembapan tanah akan mengesan isi padu kandungan air dalam tanah sama ada dalam keadaan kelembapan yang rendah atau tinggi, dan seterusnya menghantar maklumat kepada Arduino. Yang keempat, air akan terus mengalir dan berhenti secara automatik apabila kelembapan tanah dalam keadaan tinggi. Terusnya, next. Berikut adalah circuit diagram. Gambar rajah lita atau circuit diagram atau lita ini menunjukkan kepada kita berkenaan dengan kawalan sensor tentang kelembapan tanah dan pam air sebagai motor yang menggunakan microcontroller dalam Proteus 8. Fungsi utama adalah untuk membaca nilai dari sensor kelembapan tanah, menampilkan pengesan yang sesuai pada LCD dan mengendalikan geranti motor. Next. Okey, seterusnya saya akan share tentang senarai hardware yang akan kita pakai dalam projek ni. So, dapat 6 jenis hardware. So, yang pertama adalah Node MCU ESP8266. So, dia punya function adalah untuk bertindak sebagai mainboard serta sebagai wafer modul. So, yang kedua adalah temperature and humidity sensor. So, yang ni adalah function dia untuk mengukur surrounding air ataupun lebih kepada humidity. Okay, yang ketiga adalah Arduino UNO. So, ini adalah mainboard serta bertindak sebagai controller system. Dan yang keempat pula adalah soil moisture sensor. So, ini adalah untuk mengukur tahap kelembapan dalam tanah. So, yang kelima adalah LED. So, LED ni adalah function dia untuk memberi kita
alert tentang sama ada moisture tanah tersebut adalah tinggi atau rendah. So yang last sekali adalah water pump bersaiz 12 volt. So ni adalah untuk mengalirkan air daripada water pump. So seterusnya saya pass kepada rakan saya. Okay, terima kasih kepada Syamin. Untuk yang part saya agak penting berkenaan dengan costing. Jadi berdasarkan list hardware tadi, kita dapat lihat costing di peringkat awal ada item nombor 7 tu lah yang memainkan peranan yang sangat penting dalam pemilihan costing. Kita menggunakan 3D printed process dan costing awal kita perolehi sebanyak RM115.30. Okay, next. Okay, untuk costing ni kita ambil kira dalam beberapa perkara yang kita kenal pasti. Jadi untuk yang 3D printing ni satu peralatan yang agak expensive lah. Jadi kita tukar kepada injection molding yang lebih better dan volume production yang sangat minimal lah. Okay, next. Okay, jadual ni kita dapat lihat costing akhir yang dapat kita jimatkan sepanjang membangunkan projek ini, dan total cost kita perolehi sebanyak RM21.30. Ini sangat menjimatkan hampir 80% dari segi costing untuk memperolehi produk inilah. Okay, next. Okey, seterusnya saya Muhammad Firdaus akan menerangkan mengenai 3D printing. Sebab apa kita terangkan pasal 3D printing? Sebelum pergi ke mass production iaitu injection molding, kami perlu test dulu lah sama ada produk kami ni boleh berfungsi atau tidak. Jadi kita perlu gunakan 3D printing. Basically dia ada 3 step saja, iaitu pertama visual design, kedua slicing, dan ketiga printing. Next. Okey, yang pertamanya visual design. Visual design ni selalunya kita akan menggunakan software
computer aided design untuk kita lukis seperti mana kita lukis di atas kertas. Kalau CAD ni kita lukis di dalam menggunakan software komputer. Next. Slicing ni adalah di mana satu proses kita jadikan dia lapisan-lapisan menggunakan software yang tertentu untuk memudahkan proses printing. Seterusnya, next. Printing setelah proses slicing telah berjaya dihasilkan, kita akan load kita punya lukisan tu di dalam kita punya mesin 3D printing tu lah. Itu saja. Terima kasih. Next. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada result. Okey, untuk sebelum kita mendapatkan result, kita akan melakukan beberapa uji kaji untuk mengenal pasti kesamaan produk kita ni boleh digunakan atau tidak. Okey, semasa dalam proses uji kaji, kita telah menggunakan dua jenis tanah, iaitu tanah kering dan tanah basah lah. Okey, kita mulakan ujian kita ke atas tanah basah terlebih dahulu. Okey, untuk dekat tanah basah, apabila kita cocokkan kita punya sensor, air tak keluar seperti video tersebut. Okey, kita lakukan eksperimen kita ke atas tanah yang kering pula. Okey, apabila kita cocokkan sensor soil moisture sensor kita, okey, so kita akan dapat air dekat pump tu dinaikkan ke atas lah. Okey, semasa proses mengenal pasti ataupun sensor detect kepada tanah, kita akan mendapati kita punya bacaan lah daripada software kita yang kita gunakan untuk disambungkan dengan software untuk menyambungkan dengan aplikasi kita lah, aplikasi kita. So, so video sebentar tadi adalah keadaan di mana apabila kita dapat kesan tanah yang kering, so dia akan kita akan dapat bacaan di dalam kita punya software, dan bacaan tersebut akan dipindahkan ke aplikasi. Okey, seterusnya kita nak tunjukkan kat sini. Okey, di dalam video ini akan menunjukkan lampu kita akan berkelip. Okey, apabila lampu berkelip, dia menunjukkan bahawa kita perlu menambah air lah dekat kita punya pokok. So apabila lampu berkelip, air perlu ditambah. So apabila kita overflow, akan ada satu lubang untuk keluarkan air yang berlebihan lah. Okey, saya serahkan kepada rakan saya seterusnya. Okey, saya Arif. Sebagai konklusinya, produk ini membuatkan ramai orang boleh bercocok tanam lah, dan tak perlu risau pada untuk air tak ada ke, air kurang ke. So, dan selepas tu kita boleh monitor lah water level tu dan determinekan dia punya temperature, humidity dari semasa ke semasa lah. Tak perlu pergi ke pokok selalu. So, next dia. So, air juga akan disiram dalam keadaan low moisture area, dan seterusnya akan stop lah bila tanah tu sudah basah ataupun sudah mencapai humidity yang optimum. Okey, projek ni juga agak jimat. Keluarkan dalam RM20 lebih, RM21.30 sudah boleh beli lah. And last sekali, kita punya pokok ni akan hidup dengan subur lah. Sebab Malaysia kan terkenal dengan suasana yang panas dan kering. So bila adanya sistem ini, pokok kita akan hidup dengan baik lah. Okay, next. Okay, ini ada beberapa penambahan untuk kita orang punya projek. Salah satunya kita boleh letak kamera dan connect to Wi-Fi, sebab Arduino yang ni dia ada satu port untuk Wi-Fi, so kita boleh connect ke Wi-Fi rumah kita. So kita boleh monitoring daripada tempat lain lah, sama ada pokok tu elok ke tak, mati ke, kenapa ke. So selain pada itu, kita boleh letak juga sprinkler supaya air tu boleh disiram dengan lebih sekata lah ke pokok.
supaya lagi cantik. So nextnya, daripada application link tu kita boleh setting balik untuk keluarkan notification lah, untuk notify user pasal progress pokok ni. Kita mungkin tak perlu pakai LED lagi lah. Kita boleh notify user kata air dah habis, air lebih ke, macam tu lah. Okay, next, dengan adanya projek ni kami berharap ramai customer ataupun ramai user dapat membeli water irrigation system ni dan seterusnya boleh menyumbang kepada bumi hijau. Okay, sekian, terima kasih.